supaya tidak mengganggu proses pembelajaran dalam kelas kita pada hari ini, pada malam ini. Oh, tak apa Coach L. Okey. Baiklah. Okey. Sebentar ya. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada tuan-tuan dan cik puan. Waalaikumsalam. Speak with confidence. Apa khabar semua, sihat ke? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya kena percaya semuanya dah makan dan semuanya dah tak sabar untuk sesi extra kelas kita pada malam ini. Bonus khas daripada Tuan Rizal Rashid. Okey, kalau semua dah bersedia, boleh bagi saya 2 thumbs up sikit. Alright, kita semangat malam ni. Alright, kalau semua dah bersedia, kita persilakan Guru Komunikasi nombor 1 Malaysia, Tuan Rizal Rashid. Berikan sikit. Right, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuan-tuan puan. Kalau suara saya dapat didengari dengan jelas dan paparan saya dapat anda lihat dengan jelas, boleh buat 2 piece macam ni tuan-tuan puan. Okay, thank you so much. Saya nampak Puan Haifa, Tuan Alif, khabar Tuan Alif, amazing. Puan Hamia, Masya Allah. Tuan Muhammad Syairan, Tuan Rahmat Ahmad, terima kasih. Tuan Ahmad Fazil, apa khabar? Coach L, apa khabar Coach L? Lama kita tak jumpa. Puan Hani, Masya Allah. Ustazah, terima kasih. Puan Hasna Dosin, Alhamdulillah. Puan Nizati, Puan Rosita, thank you so much. Puan Nurul Huda. Saya nak sebut beberapa lagi nama. Puan Syari Banun, Cik Puan Ain Kowe, Puan Awad, Puan Anam, Puan Khatijah Ayu, Tuan Khairul, Tuan Syairan dah, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Azril, terima kasih Tuan Azril. Wah, semat dekat belakang tu tuan. Terbaik tuan. Tuan Zulkifli Alamin, thank you so much. Puan Wardatul, Puan Khairiyah, Puan Nur Fazilah, Puan Dr. Wan, thank you so much Dr. Wan, masya-Allah. Tuan Syafwan, apa khabar Tuan Syafwan Ismail? Tuan Zul, apa khabar Tuan Zul? Masya Allah, jazakallah khair. Tuan Rosmaini, Puan Faiza, terima kasih. Puan Azhar, apa khabar Puan Azhar? Siapa lagi yang saya nak sebut dekat sini? Ada lagi rakan-rakan yang saya nak sebut. Boleh buka anda punya tapi sekiranya macam contoh Coach L kan. Puan Juriah, apa khabar Puan Ju? Masya-Allah, terima kasih Puan Ju. Jauh daripada Sabah, masya-Allah, alhamdulillah. Okey, pada rakan-rakan yang saya hormati dan didoakan dengan kebaikan, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada malam ni, dan kepada rakan-rakan yang kepada our Muslim brothers and sisters, kita ucapkan juga selamat Hari Raya Aidiladha. InsyaAllah semoga kurban kita pada tahun ni insyaAllah diterima dan semoga insyaAllah pengorbanan kita tahun ni mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okey, rakan-rakan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ini adalah sesi kedua, which is saya sebenarnya tak boleh move on lagi daripada energi tuan-tuan perempuan hari tu. Berapa ramai yang sama macam saya? Boleh saya tahu? Thank you so much Puan Haifah, Tuan Ahmad Fazil dan Puan Hasna pun sama. Puan Hani pun sama. Macam tak boleh nak move on lagi lah. Miss pun sama kan. Okey, rakan-rakan sekalian, alhamdulillah kita tempoh hari telah bersama-sama dalam satu majlis ilmu, dan again sebelum saya nak kongsikan, sebelum kita teruskan sesi majlis ilmu kita pada malam ini, masih terngiang-ngiang katanya. Salah seorang guru saya, Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin, Ustaz Amin, dia selalu pesan, dia kata bila kita berada dalam majlis ilmu, kita akan dapat 3 perkara. Berapa perkara tuan-tuan? Boleh tunjuk jari 3? Thank you so much tuan-tuan. Again, Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin, Ustaz Amin, dia merupakan seorang guru saya, my spiritual mentor. Dia selalu ingatkan bahawa Rizal, bila kita berada dalam majlis ilmu, kita akan dapat 3 perkara. Yang pertama, bila kita berada dalam majlis ilmu, kita akan dapat ilmu yang disampaikan oleh Tuan Guru. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan, bila kita berada dalam majlis ilmu, kita akan dapat idea yang lebih besar daripada apa yang disampaikan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, bila kita berada dalam majlis ilmu, kita tak dapat apa-apa. Jadi jangan sampai kita tak dapat apa-apa. Dan Ustaz Amin juga selalu pesan, dia kata Rizal, kebodohan ataupun kejahilan akan datang bila datang dua perkara. First, kejahilan akan datang bila kita stop menuntut ilmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, rakan-rakan sekalian, kejahilan akan datang bila kita rasa diri kita berilmu. Dan the best part, rakan-rakan sekalian, walaupun di hadapan saya yang bahagia Datuk, yang bahagia Datin, profesor, doktor, engineer, surveyor, kepada semua business owner, leader-leader yang sangat luar biasa, walaupun sesiapa sahaja kita, walaupun anda sudah berada di level sekarang, tapi anda masih menuntut ilmu. Sekali lagi kita bagi satu tepukan muru pada tuan-tuan dan puan, masya-Allah. Okey, sebelum kita teruskan, malam ni kita punya sesi 1 jam sahaja. Kalau ada terlebih-lebih sikit tu, saya minta maaf lah sebab esok mungkin ada yang kerja, mungkin malam ni anda nak buat live. Okey, sebelum kita teruskan, saya nak mungkin kita nak buka sesi dengan perkongsian anda, apakah yang anda telah apakah impact yang telah anda dapat selepas ke Speak with Confidence tempoh hari? Anyone nak share? Kita dah pergi ke program Speak with Confidence kan? So, selepas program tu mesti ada certain impact, mesti ada beberapa impact yang anda rasa macam, wah tuan, inilah saya dapat. Anyone nak share sebelum kita teruskan mulakan kita punya sesi? Anyone? Puan Nur Aziah, puan boleh unmute kan puan? Puan Nur Aziah nak berkongsi gitu? Boleh dengar suara saya? Boleh dengar. Silakan puan. Puan boleh perkenalkan nama, daripada mana dan apa profesionnya puan? Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan tahu tak, bila saya buat live sangat smooth. Sangat smooth. Saya gunakan 4 teknik tu. Sebenarnya saya gunakan teknik yang pertama. Bila saya bagi salam, saya cakap syukur, kemudian saya bagi maklum tu saya ubah sikit, kemudian saya cakap terima kasih. Kemudian saya bercerita, saya gunakan teknik yang nombor 3, yang kita guna yang 3W1H tu. Sangat-sangat berkesan. Okey, kali kita tak pernah buat live kan? So hari pertama saya buat live adalah sikit goyang-goyang lah kan? Tapi bila masuk hari kedua, ketiga dan keempat sangat-sangat smooth. Dan subhanallah, saya tak pernah tahu pun sebenarnya ada kelas macam ini. Demi Allah, saya tak pernah tahu dan saya bersyukur sebab dekat FB bila kita klik untuk cari ilmu, dia akan keluar semua yang cari ilmu punya tau. Saya sampai bercakap dengan admin Tuan Rizal. Saya cakap saya tak pernah nampak Tuan Rizal ni. Dah berapa tahun Tuan Rizal ni wujud dekat dunia ni. Masya Allah. Kenapa saya pandang kelas ni? Dan subhanallah, saya memang bersyukur sangat. Sebab bila saya masuk kelas ni, saya rasa tengok sekarang saya bercakap. Memang lain tau. So saya study balik, memang seronok sampai anak cakap, wah excitednya ibu. Dah boleh bercakap dengan sangat lancar bila saya boleh bercerita dengan kawan-kawan macam mana nak buat live yang bagus. Memang subhanallah, memang best, sangat-sangat best. Saya sangat bersyukur sebab buat video pun memang sangat smooth. Just gunakan teknik nombor 3 tu. Betul Tuan, saya memang amazing sangat dengan Tuan. Masya Allah, terima kasih. Ya Allah, subhanallah, tak tahu nak cakap macam mana. Saya memang bersyukur masuk kelas ni sebenarnya. Masya Allah, amazing Puan. Terima kasih Tuan Ku Osman kata. Thank you so much. Kita bagi satu tepukan muru pada Puan Nur Aziah. Puan, boleh tak perkenalkan nama dengan profesionnya Puan? Tak sempat tadi nak kenal. Tak terlupa kan. Okey, nama Akak Nur Aziah binti Ibrahim. Sebenarnya saya ni adalah Shaklee distributor. Saya SID sahaja sebenarnya. Saya masih bekerja. Saya bekerja di sebuah syarikat. Okey, syarikat di Shah Alam lah. Syarikat Toyota lah, buat kereta kan. Saya bekerja tapi dalam masa yang sama saya buat bisnes. Okey, untuk pengetahuan Tuan, kalau kita bercerita tentang Shaklee, dia ramai tau. Dia ada 100,000 lebih SID. So macam mana you nak jadi different daripada diorang? So dengan ilmu Tuan ni, saya rasa macam saya insya-Allah saya boleh buat. Saya memang alhamdulillah saya dah 4 hari betul-betul saya buat live. So hari ni saya cakap dengan anak saya, saya nak buat live. Ibu nak buat live. Tak boleh. Hari ni ibu ada kelas. Macam tu. So insya-Allah Tuan, bila masuk kelas Tuan ni, bila bercakap tu, tengok sekarang ni, saya bercakap dengan sangat lancar. Saya dah tahu nak gunakan formula tu. Formula tu memang sangat-sangat berkesan.
Lagi-lagi saya Alhamdulillah. bekerja kan. So dengan formula teknik nombor 3, nombor 4, teknik nombor 4 tu pun sangat-sangat sangat-sangat membantu bila kita nak bercakap dengan bos kan. So nampaklah kita Wow. punya capability sebagai pekerja. Nampak semua cakap sungguh lancar. Masya Allah. Siapa tak masuk kelas ni? Saya tak tahulah kenapa ya saya tak pernah nampak Tuan punya iklan sebelum ni yang sponsor dekat iklan dekat FB tu. Maksudnya rezeki kita baru bertemu bulan ni Puan, insya-Allah. Ya Tuan kena buat lagi banyak sebenarnya. Insya-Allah, insya-Allah. Orang cakap ya ni, minta maaf ya Tuan kalau saya It's ambil okay. masuk poin sikit. Okey, sebenarnya saya nak masuk kelas sebab saya fikir saya nak masuk kelas lain tau. Tapi bila saya fikir kalau kita pandai bercakap, kita boleh influence orang. Okey, tak guna saya belajar kelas marketing, tak guna saya belajar kelas sales. Bukan tak penting. Tapi bagi saya nak kukuhkan dulu dengan cara saya bercakap supaya saya boleh yakinkan orang. Bila saya buat video pun, saya boleh yakinkan orang. Bila orang dah boleh yakinkan, saya dah boleh yakinkan orang. So, bila saya buat marketing, bila saya buat sales, dia senang masuk. Saya tak tahu betul ke? Ada siapa-siapa yang boleh bagi pendapat ke? Bagi saya, itu pendapat saya lah. Betul, Alhamdulillah, saya bersyukur. Saya belajar juga cara tone suara, cara menggunakan tangan. Diorang cakap suara saya semua amazing lah, semua cakap bila saya dah habis buat live tu semua macam kawan-kawan semua cakap ya Allah bestnya, memang best lah kau, macam mana ya macam tu. Alhamdulillah. Saya Amazing. Kami terinspirasi Puan. Saya nak tanya berapa ramai yang terinspirasi dengan Puan Nur Azia? Masya Allah, luar biasa. Kita bagi satu tepukan murah pada Puan Nur Azia. Masya Allah. Okey, next one. Kita nak pilih beberapa orang lagi sebelum kita nak teruskan kepada kita punya konten. Okey, Puan Hani silakan. Boleh tak kongsikan dengan kita? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Puan Hani pun semangat, sentiasa bersemangat. Masya Allah. Terima kasih Tuan Rizal. Okey, saya nak share pagi tadi. Saya kan seorang guru. So hari ini pelajar-pelajar mereka buat majlis Hari Guru secara atas talian. Okey, yang tak sangkanya ada anugerah untuk guru. Siapa yang pilih anugerah ni? Pelajar-pelajar. So setiap anugerah ada calon-calonnya. Lepas tu ada satu anugerah ni, anugerah guru semangat tinggi. Semangat tinggi. Calon-calonnya adalah saya, ada 3 orang lah. Dan saya juga memenangilah anugerah tu, anugerah guru semangat tinggi. Alhamdulillah. Pelajar-pelajar yang pilih. Okey. Tu yang pertama. Yang kedua, pengalaman saya Tuan Rizal, ada beberapa orang, saya antara personality Didik TV, penyampai dalam Didik TV. So saya di bidang saya lah. Tapi kadang-kadang bukan bidang saya pun. Maksudnya saya tak mengajar pun tingkatan tu. Orang tetap nak panggil saya, Hani, bolehlah, tolonglah untuk tingkatan 3. Saya tak ajar tingkatan 3 kan. Saya kata dah saya tak ajar, minta maaf kan. Tapi dia orang macam Puan tadi cakap lah, bila kita macam dia nampak kita bersemangat, yakin, dia rasa kita boleh semua. Saya nampak dia punya kunci kat situ. Itulah Tuan Rizal nak share-nya. Wow, Masya Allah. Terima kasih. Saya pun pelik. Ramai pula orang nak tolonglah, tapi kadang-kadang kita tak mahir pun benda tu. Sampai kita terpaksa tolak lah. I see. Wow, amazing. Thank you so much. Kita bagi satu tepukan baru pada Puan Hani. Masya Allah. Betul, confident ni membuka pintu kepada peluang-peluang lain. Betul Puan Hani Okey, last one. Silakan Puan Nur Lailiza. Silakan Puan Nur Lailiza, boleh tak berkongsi dengan kita? Pagi ni, malam ni kita mulakan dengan sesi semangat dulu. Silakan Puan Nur Lailiza. Okey, Assalamualaikum Tuan Rizal dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rakan-rakan di dalam grup ni. Okey Tuan Rizal, saya adalah seorang yang kalau background saya adalah accounting. Orang accounts ni adalah back office. Back office memang tidak banyak bercakap dan tidak berjumpa dengan orang. Okay, then saya berhenti kerja dan I sambung my studies. I'm taking my master. Tapi setiap kali saya nak membuat presentation, even dengan kawan-kawan dengan yang di master tu adalah adik-adik je semua. Tetapi kita punya gugup tu, ya Allah ya Tuhanku, tak tahu nak cakap macam mana. So the last yang terakhir sekali saya buat presentation, my class is under statistic analysis yang baru-baru ni. Saya punya presentation to my I punya lecturer and I punya all my group di dalam tu student is about 30 orang.
So alhamdulillah lancar sebab kita tahu apa yang kita nak bercakap, tujuan dia apa. Dari start yang saya masuk kelas Tuan Rizal lah, presentation. Even sekarang pun saya cakap mesti gugut lagi Tuan Rizal. Maksudnya tak habis lagi belajar ni. Okey. Okay. Maksudnya gugup tu masih ada Masih lagi gugup. Alright, tapi sekarang dah Masih boleh ada lagi. manage ya puan? Alhamdulillah boleh sebab kita bila nak bercakap tu kita kena tahu ada point. So macam sebelum tu saya buat presentation to my dalam kelas, actually my class, and also I'm doing my takaful. Also nak present pada klien pun menggigil-gigil, berpeluh-peluh. So this time even sekarang kita banyak pakai online. Saya dah boleh buat presentation by Zoom, dah boleh cakap dengan klien, dan very important kegugupan di situ berkurangan. Tak ada cakap 100% Tuan Rizal, berkurangan, alhamdulillah. So might be I have to masuk belajar lagi. InsyaAllah. Actually I'm looking for this class public speaking confident ni. Speaking ni, tetapi tak dapat berjumpa. One of my friend in this group ni juga, dia yang memperkenalkan saya dengan Toriza punya FB, dan also okay Kak, jom join Kak, dia tadi. So I joining. Alhamdulillah, this is the first step, satu tangga. InsyaAllah. Wow. InsyaAllah. Amazing. Tahniah puan, kita bagi satu tepukan baru pada puan Terima online. kasih. Masya Allah, amazing. Dan saya sangat percaya ramai rakan-rakan dah terbakar, dan I do believe ramai lagi antara kita yang mendapat impak dia selepas program Speak tempoh hari. Alhamdulillah. Tuan Rizal dan semua bantu doakan hari ini dapat buat terbaik untuk DTV. Amin. Kita doakan Puan Hanin Jaludin. Amin. InsyaAllah kita sentiasa doakan yang terbaik untuk kita semua. Okey, rakan-rakan sekalian. Malam ni, thank you so much Tuan Chukri, alhamdulillah. Malam ni kita just nak recap, dan kemudian saya nak kongsikan ada beberapa lagi perkara-perkara yang kita perlu tahu sebagai seorang profesional, sebagai seorang business owner, usahawan, dan juga sebagai seorang leader lah. Okey, tuan-tuan dan puan, anda nampak tak saya punya screen? Kalau nampak, saya punya PowerPoint boleh buat 2 thumbs up macam ni, tuan-tuan dan puan? Dapat? Nampak? Okey, nampak. Okey. Dah boleh komen, nampak. Okay. Thank you so much Puan Azhar, Tuan Chukri, thank you so much. Okay. Tempoh hari, just recap lah just in case mungkin hari tu macam, kita belajar apa kita faham sebab sekarang ni kan kita berada di rumah saja. Alright. Sebelum ni saya telah kongsikan dengan tuan-tuan dan puan dalam Speak with Confidence. Why confident? Kenapa kita perlu bercakap dengan confident? Macam contoh Puan Azhar tadi, Puan Hanin Jaludin tadi, Puan Nolaili tadi. So sebabnya confident ini will leads to convincing. Maksudnya bila kita sangat confident, orang akan rasa yakin dengan kita, orang convince dengan kita, dan bila kita convince, kita berjaya convince orang, insya-Allah kita akan dapat close deal. Dan again, bila kita sebut tentang close deal ni tak semestinya menjual barang, tak semestinya mempromosi barang, tak. Tapi close deal ni adalah bila kita menyampaikan idea, orang beli idea kita, orang terima idea kita. Bila kita nak sampaikan sesuatu message, orang terima message baik itu kepada kita. So itu dia punya reason dia kenapa kita perlu bercakap dengan confident. Dan tempoh hari juga saya telah kongsikan dengan rakan-rakan sekalian tentang ramai antara kita ataupun ramai orang yang bertanya dengan saya, Tuan, saya ni nervous lah Tuan, saya tak confident lah bila bercakap. Dan bila kita sebut tentang bercakap, ada setengah orang dia agak confused, dia agak keliru apakah beza confidence dan self-esteem. Kita telah kongsikan dengan tuan-tuan dan puan the difference between confidence and self-esteem, which is kita tak nak go deeper lah. Maksudnya kita just nak recap saja apa yang kita telah pelajari previous class. Dan untuk confidence ni ataupun untuk self-esteem ni it's all about how you believe about yourself. Bagaimana kita percaya tentang diri kita. Dan soalan dia adalah bagaimana nak menaikkan self-esteem. Cara nak menaikkan self-esteem, ingat lagi tuan-tuan dan puan, formula 3C. So C yang pertama adalah change myself, C yang kedua adalah change my friends, C yang ketiga adalah change my routine. So ini, formula ini adalah khas untuk menaikkan kita punya self-esteem. So ini ubat dia lah. Those yang rasa low self-esteem, so ini adalah ubat untuk naikkan self-esteem. Alright. So bagaimana pula dengan
bagaimana pula dengan confidence? Macam mana nak menaikkan confidence? Cara nak menaikkan confidence mudah saja tuan-tuan dan puan. Confidence require consistent practice. Maksudnya bila kita bercakap banyak kali, bila kita consistent practice, insya-Allah dia akan menaikkan confidence level kita. Dan saya selalu memberitahu kepada rakan-rakan TIC, di sini ada beberapa rakan-rakan TIC, antaranya Puan Juria, siapa lagi rakan-rakan TIC dekat sini? Tuan Ahmad Fazil. Tuan Ahmad Fazil TIC tuan? Betul tuan Thank you so much. Siapa lagi yang saya nampak dekat sini? Puan Ju Tuan Zulkifli, terima kasih. Thank you so much tuan. Masya-Allah. Ini adalah rakan-rakan TIC kita, and I do believe ada lagi rakan-rakan TIC kita yang sedang menonton, tapi saya Tuan Halim, apa khabar Tuan Halim? Tuan Halim juga adalah rakan-rakan TIC kita. Dan again saya selalu memberitahu bahawa bila kita bercakap ataupun bila kita consistent practice, dia akan menaikkan confidence level kita. Dan the best practice is with the real audience. Dan tempoh hari kita juga telah kongsikan dengan tuan-tuan dan puan cara efektif menyampaikan maklumat. Bagaimana cara efektif dia? First kali understand our audience. Dengan siapa kita bercakap? Kita bercakap dengan budak sekolah rendah, kita bercakap dengan budak sekolah menengah, kita bercakap dengan adult, kita bercakap dengan guru-guru, kita bercakap dengan profesional. Dan bila kita dah faham siapa audience kita, barulah kita apply formula understand sama dengan known plus unknown. Dan tuan-tuan dan puan, saya juga ataupun kita juga telah bersama-sama dalam journey kita yang lepas tentang cara untuk menstrukturkan ucapan. So kita ada beberapa cara-cara, antaranya yang kita mention, rakan kita mention sebentar tadi. First kali impromptu speech. Salam. Seperti sedia maklum, pertama sekali syukur, seperti sedia maklum, harapan saya, terima kasih. Ada teknik format, before and after, dan juga advantage dan disadvantage. Dan ini adalah perkara-perkara yang telah kita kongsikan. Dan saya juga telah kongsikan dengan tuan-tuan dan puan satu kisah. Berapa ramai yang masih ingat kisah saya? Cerita apa yang anda ingat dalam speak with confidence tempoh hari? Kalau anda ingat boleh komen, cerita apa? Cerita apa dia tuan-tuan dan puan? Ingat lagi? Kisah apa dia? Kisah, thank you so much Tuan Azril. Kisah bihun ni. Datuk kisah Datuk, betul. Jadi rakan-rakan sekalian, itu adalah dimalukan masa jadi MC, betul. Jadi rakan-rakan sekalian, itu adalah perkara-perkara yang saya telah kongsikan dengan tuan-tuan dan puan. Dan bila kita sebut tentang ketakutan kan, ketakutan. So anda boleh ambil ibrah lah ataupun pengajaran lah daripada cerita saya menjadi MC, saya dengan Datuk Sri tu kan. So again, bila kita sebut tentang fear, saya juga nervous, tapi soalnya adalah bagaimana kita nak manage nervous itu dan kita nak control supaya kita lebih confident. Dan tempoh hari kita telah memberitahu tentang fear. What is fear? Fear adalah false evidence appearing real. Dan tempoh hari juga tuan-tuan dan puan, kita telah berkongsi dengan anda semua tentang how to look confident, how to sound confident. Ingat lagi berapa patah perkataan per minit? Anda boleh komen di ruangan komen, silakan. Dan how to feel confident. Boleh komen di ruangan komen berapa patah perkataan per minit, silakan. Saya nak sebut ni nama tu. 90 ke 100. 130. Okey, yes Tuan Chukri. 90 ke 120 patah perkataan per minit. Puan Faizah, thank you so much. Puan Azhar, Tuan Shuaib, Tuan Said, thank you so much. Puan Hani, thank you so much. Okey, malam ni rakan-rakan sekalian, saya nak share dengan anda semua tentang small little voice yang selalu mengganggu kita. Dan saya juga percaya ada certain kita yang masih tak boleh breakthrough lagi. Macam, masih malulah aku nak cakap betul ke tak So point saya adalah mungkin ada setengah kita yang dah breakthrough, alhamdulillah, dah bila bercakap confident, berstruktur, alhamdulillah. Tapi mungkin ada some of us yang masih lagi, kalau aku cakap ni, aku ni tak pandai lah, aku ni beginilah. So malam ni saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan tentang ada 7 small little voice ataupun 7 mitos dalam komunikasi. So berapa ramai nak belajar benda tu? Okay, thank you so much. Alright, rakan-rakan sekalian, bila kita sebut tentang mitos dalam komunikasi ni, mitos ni adalah small little voice line ataupun suara-suara kecil yang selalu
membisikkan kepada kita yang mana, Azhar, kau tak payahlah nak cakap nanti, contoh Puan Azhar nanti terkejut pula Puan Azhar ataupun Salma, tak payahlah kau cakap, kau tu bukan bagus sangat kot. Contoh Puan Salma, maafkan saya, contoh Puan Khairiah alah Khairiah, kau ni kau tahu tak dia tu ada PhD 2 kali kot. Contoh Puan Khairiah, contoh. So rakan-rakan sekalian, 7 mitos ni adalah perkara-perkara yang kami kumpulkan selama lebih daripada 10 tahun dalam industri lah. Dan 7 small little voice ni kita namakan juga sebagai 7 mitos. So apa dia 7 mitos ni tuan-tuan dan puan? Yang pertama, yang ni selepas ni saya nak anda semua kena keluarkan mitos ni dalam kepala kita lah. So kalau ada bisikan-bisikan kecil ni, bagi tahu dengan dia itu mitos. So rakan-rakan sekalian, mitos yang pertama dalam komunikasi ataupun bercakap dengan confident ni adalah saya tak pandai bercakap sebab masa lampau saya membuktikan saya tak pandai bercakap. Salma, kau ingat lagi tak masa kau dekat college dulu? Kan hari tu kau pengsan. Ini contoh Puan Salma, contoh. Zul, hari tu kan bos kau marah. So mesti kau kena marah lagi lah selepas ni. Contoh Tuan Zul, maafkan saya. Tapi poin saya adalah, tuan-tuan dan puan, mitos yang pertama yang ramai orang takut adalah mereka selalu berada dalam diri diorang, saya tak pandai bercakap sebab masa lampau saya membuktikan saya tak pandai bercakap. Dan again, our past, dia tak melambangkan our future dalam komunikasi, tuan-tuan dan puan. Itu yang pertama. Alright. Dan yang kedua, rakan-rakan sekalian, adalah kemahiran komunikasi adalah bakat. Ini juga adalah mitos. Kalaulah anda kata ataupun some of us dalam hati kita kata, aku ni bukan berbakat macam Tuan Rizal, contoh Tuan Syairan kan, contoh Tuan Syairan contoh kan. Tapi rakan-rakan sekalian, again, komunikasi ni dia bukan bakat. Dia adalah satu perkara yang kita boleh enhance. Tuan-tuan dan puan, ramai sangat-sangat peserta kita yang dah join program, especially program Speak to Influence, antaranya Puan Saura Awi. Puan Saura Awi ni adalah stokis Jamu Ratu Malaya tau. So dia antara stokis yang paling tinggi lah. Dia HQ, dan kemudian second tu Puan Ira, Puan Saura. Sebelum ni dia tak boleh bercakap pun. So mereka join ke program bukan kita nak promote, nak memberitahu bahawa komunikasi ni dia bukan bakat. Dia adalah perkara yang kita perlu polish, dan bila kita dapat the right guru, the right method dan the right circle, insya-Allah kita boleh mengubah kita punya kemahiran komunikasi tu. So itu adalah mitos yang kedua. So again, kemahiran komunikasi ni bukan bakat. Dia adalah perkara yang kita boleh polish. Dan yang ketiga, yang ni lagi kelakar lah. Saya tak pandai bercakap sebab faktor keturunan. No such thing as keturunan saya menggambarkan diri saya dalam komunikasi. Tak bolehlah tuan, saya punya beliau ni, contoh kan, kita orang Sabah kan, saya punya beliau ni nelayan sejak tuan, saya ni tak pandai bercakap, contoh. Ataupun kita bagi tahu bahawa mungkin ayah kita mungkin seorang yang mungkin tidak berkerjaya yang bagus. So kita menyalahkan keturunan kita dalam konteks komunikasi. So ini adalah yang ketiga. So dapat? So kalau dapat, anda boleh komen dapat. Alhamdulillah. So again, ini adalah sebentar saya nak baca sedikit. Boleh bah kalau dapat Puan Faiza. Thank you so much. Alright. So betul, suara mitos Puan Nur Laliza. Okey, yang keempat rakan-rakan sekalian adalah IQ tinggi sama dengan komunikasi bagus. Saya sangat respect kepada rakan-rakan TIC sebab antaranya adalah ada timbalan dekan, ada doktor, ada profesor, ada engineer. So again, tuan-tuan dan puan, sebenarnya IQ tinggi tidak maksudnya diorang yang join TIC ni maksudnya mereka dah lah mempunyai IQ yang bagus dan mereka juga belajar bersama-sama. So that is the beauty of pembelajaran bersama dengan tuan-tuan dan puan lah. Tapi poin saya tuan-tuan dan puan, ada certain orang kata, tuan saya ni SPM pun tak ada tuan. Maksudnya mereka berfikiran bahawa IQ tinggi sama dengan komunikasi bagus. IQ rendah ataupun kelulusan. IQ ni pun merujuk juga kepada kelulusan tuan-tuan dan puan. So mungkin yang ni kita tak nak salah anggap lah. Maksudnya IQ ni juga merujuk kepada kelulusan. Kelulusan tinggi, komunikasi bagus. Tak semestinya tuan-tuan dan puan. Dan saya jumpa ramai orang yang SPM pun tak ada tapi PR dia sangat luar biasa. Berapa ramai yang pernah jumpa orang macam tu? Alright. So poin saya adalah
kelulusan tinggi ataupun IQ tinggi tak semestinya komunikasi mereka bagus. Alright? Tapi kalau kelulusan tinggi, IQ tinggi, komunikasi bagus, it's a bonus. Alright? So, yang kelima, tuan-tuan dan puan, mitos yang kelima ataupun small little voice yang kelima adalah banyak cakap sama dengan komunikasi bagus. Again, banyak bercakap sebenarnya tak menunjukkan komunikasi seseorang itu bagus. Wah, tuan, dia lah tuan, sebab dekat office dia bila bercakap, dia kecek power tuan, kecek banyak dia ni, contoh kan. So again, bila kita bercakap soal great communicator is a great listener. Dan yang keenam adalah sekarang ni katanya zaman IR 4.0. Jadi bila IR 4.0 ni maksudnya tak perlu pun belajar bercakap. Tapinya tuan-tuan dan puan, bila kita sebut tentang IR 4.0 ni, bila IR 4.0 ni it's all about robotics, automation dan juga seumpamanya lah. Tapi Jack Ma selalu bagi tahu ataupun dia pernah pesan, dia kata kita tak boleh compete dengan robot. Kita tak boleh compete dengan automation, tak boleh. Tapi kita hanya boleh compete di padang kita sahaja. So, komunikasi ni kita belajar sebab kita nak mempengaruhi orang. Dan bila kita sebut tentang orang, people adalah satu perkara yang sangat unik dan mereka mempunyai emosi. Jadi, poin saya adalah walaupun IR 4.0, walaupun sekarang ni kita menjual barang secara WhatsApp je ataupun secara DM je, PM tepi je, tuan-tuan dan puan, tapi kita juga wajib belajar komunikasi. Dan last but not least, tuan-tuan dan puan, komunikasi yang efektif adalah logik. So ini adalah mindset ataupun ini adalah mitos bagi sesetengah orang. Again, komunikasi efektif sama dengan logik. So, kenapa saya kata ianya adalah mitos? Jom kita tengok video ni. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ Dengar tak tuan-tuan dan puan? พ่อ Kalau dengar boleh ที่ komen ไม่เป็น dengar. ใบ้ พ่อที่เหมือนคนอื่น พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้ แล้วก็เข้าใจหนูได้ อย่าให้ลูกเป็นอะไรนะคะหมอ บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุด แต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุด ดู
ดูแลคนที่ดูแลคุณ ไทยประกันชีวิต Wow, amazing. So saya nak tanya tuan-tuan dan puan, berapa ramai yang first time tengok video tadi? Berapa ramai yang first time tengok? Puan Aifa, okay, thank you so much. Tuan Ahmad Fazil, Puan Ju, Puan Alif, Puan Murni pun sama first time. Puan Azimah, okay, Puan Azimah, Masya Allah. Tuan Syukri pun first time okay. Puan Melissa, thank you so much. Puan Syarisa. Okay, saya nak tanya dengan rakan-rakan sekalian. Apa perkara yang kita belajar daripada video tadi dan apa message yang kita dapat? Anyone nak share dalam apa nama ni, meleleh air mata Puan Fazal kan, first time, Miss Mars. Apa perkara yang kita belajar daripada emotion? Thank you so much Puan Murni. Ada lagi rakan-rakan sekalian? Apa perkara yang anda dapat tangkap di hujung dia? Kasih sayang Puan Faiza, thank you so much Puan Faiza. Komunikasi Yen Izurin, thank you so much. Tuan Zailani, maaf baru join, it's okay. Walaupun ayah dia Dev dan Dam, thank you so much Coach L, kasih sayang ayah. Alright, thank you so much. Okay, saya nak tanya, sanggup buat apa sahaja untuk anak? Thank you so much. Okay, rakan-rakan sekalian, saya nak tanya, dekat hujung tu apa message yang dia sampaikan? Berapa ramai yang perasan? Ada yang perasan? Iklan insurans. Betul Puan Zaidatul. Thai insurans kan? Thai insurans. Okay, dan saya nak tanya dengan tuan-tuan dan puan kan, berapa ramai antara kita yang kalau kita tak tahu tajuk, kita akan cakap, alah iklan Thai insurans tu. Berapa ramai yang akan cakap macam tu? Okey, rakan-rakan sekalian, maksudnya dia sudah berjaya untuk memasukkan Thai insurans dalam minda kita. Buy life insurance. Thank you so much Puan Noria. Power iklan dia, branding. Dan rakan-rakan sekalian, saya nak tanya, ada tak dalam iklan Thai insurance baru tadi, dia ada mention tak premium dia berapa? Coverage dia berapa? Ada tak? Tak ada, betul? Tak ada. Thank you so much Tuan Syuk. Elek, thank you so much. So point saya adalah tuan-tuan dan puan, bila kita sebut tentang communication ni it's all about emotion. Bila kita bercakap dengan manusia, bila kita bercakap dengan orang, kita sedang bercakap dengan emosi dia. So, poin saya adalah dalam komunikasi ataupun komunikasi efektif, dia bukan sahaja logik tapi logik plus emotion. Soft touch, thank you so much. So, sekali lagi tuan-tuan dan puan, untuk yang ketujuh, alright, yang ketujuh, orang selalu kata komunikasi efektif sama dengan logik. Tak tuan-tuan dan puan, komunikasi efektif adalah logik plus emotion. Thank you so much Puan Faiza. So, itu adalah 7 mitos dalam komunikasi yang mana selalu mengganggu fikiran orang, dan itu juga adalah feedback yang telah kami kumpul selama lebih daripada 10 tahun. Alhamdulillah. So, berapa ramai yang belajar sesuatu so far? Okay, good job. Okay, rakan-rakan sekalian, bila kita sebut tentang communication ni, thank you so much. It's okay Puan Rosia, Puan Nurlaliza, thank you so much. Okay, bila kita sebut tentang communication ni, malam ni saya akan kongsikan dengan rakan-rakan ada 5 level dalam komunikasi. Those yang dah join STI macam Puan Ju, Tuan Halim, ini kita recap balik lah. Dan kenapa saya kata ianya sangat penting, sebabnya bila kita tahu di mana level kita bercakap, di mana level kita berkomunikasi, insya-Allah kita lebih confident. Dan kita nak tahu juga apa sebenarnya ultimate kita dalam komunikasi kan. Macam contoh kan, kita bekerja, ultimate kita nak jadi certain level contohnya. Ataupun kita nak berniaga, ultimate kita adalah nak capai kita punya KPI contoh. Kita nak sale 1 juta sebulan contoh. So itu adalah ultimate kita. So dalam komunikasi apa ultimate-nya? So rakan-rakan yang saya hormati dan didoakan dengan kebaikan sekalian, bila kita sebut tentang communication, dia ada 5 level. Ada berapa level? Boleh tunjuk jari 5, tuan-tuan Roman? Thank you so much. So, jom kita tengok sama-sama. Dalam komunikasi, level yang pertama, dia macam tangga lah. Dan 5 level ni tuan-tuan dan puan, ini adalah kunci untuk engage, influence and close deal with people. So, yang pertama, yang paling bawah sekali adalah to deliver message ataupun to inform. Ini yang paling bawah sekali dalam komunikasi. So again, mungkin ada yang baru masuk malam ni. So kepada yang baru masuk, kita tadi dah recap dan kita juga telah berkongsi dengan rakan-rakan sekalian 7 mitos dalam komunikasi. Dan sekarang saya ingin kongsikan dengan anda semua, ada 5 level dalam komunikasi, ada 5 tingkatan dalam komunikasi. Tingkatan yang paling bawah sekali ataupun level yang paling bawah sekali adalah to deliver message ataupun to inform.
Apa contoh to deliver message ataupun to inform? Contohnya adalah, okey rakan-rakan sekalian, kelas kita ataupun sesi bonus kita malam ni adalah 1 jam sahaja dan kita habis insya-Allah pukul 10 paling lambat insya-Allah. Paling lambat pun pukul 10, pukul 10 lah. So itu adalah contoh to deliver message ataupun to inform. Contoh lain to inform, saya memberikan contoh tuan-tuan dan puan. Contohnya, okey, contoh Puan Hani ustazah kita bagi tahu dekat student-student dia, okey semua pelajar-pelajar, esok hari Isnin depan kita ada kelas bahasa Arab pukul 10 pagi dan ustazah akan bagi link Zoom pada pukul 9 sebelum kelas kita. Contoh. So itu adalah bercakap to deliver message ataupun to inform. Ataupun contoh lain, anda sebagai seorang leader, anda bagi tahu, okey, esok kita ada sesi bacaan Yasin. So, esok kita akan adakan bacaan Yasin tu pukul 9 pagi lah sampai pukul 10 pagi. So, dalam Zoom contohnya. So, itu adalah bercakap ataupun komunikasi to deliver message ataupun to inform. Right? Kepada yang ada produk, mungkin anda bagi tahu, okey, kami ada 3 range produk. Satu range Royal, yang kedua range Elite, yang ketiga range Platinum. So point saya adalah level yang paling bawah dalam komunikasi ni hanya menyampaikan informasi sahaja. Alright? Boleh follow so far? Kalau boleh follow, boleh buat 2 thumbs up macam ni tuan-tuan dan puan. Okey, saya nak tuan-tuan dan puan beri satu ayat, beri satu contoh bercakap di level to deliver message saja. Boleh kongsikan di ruangan komen, saya nak baca. Right. So silakan. Ya, esok ada Yasin. Tujuan. Okey. Ada. Right, ada rakan-rakan. Esok kita ada morning meeting kata Puan Khatijah Ayu. Thank you so much Puan. Saya sedang ikut kelas tambahan ni Puan Ani. Yes, very good. Esok kita ada projek pendigitalan dokumentasi ya. Thank you so much. Tuan Fakrul, very good. Keluar ikut pintu ni ya. Very good. So esok tolong sediakan board untuk buat dream board. Thank you so much Tuan Alif. So ini adalah contoh-contoh bercakap untuk menyampaikan informasi. That's it. Thank you so much Puan Nuria. Promosi bulan ni ada 8 hari saja lagi. Thank you so much. Puan Fazan, esok hari Jumaat banyakkan doa di penghulu segala hari. Thank you so much. So soalan saya adalah, adakah kita sebagai seorang leader, adakah kita sebagai seorang ketua, kita bercakap nak menyampaikan mesej semata-mata? So, jawapannya tak. Tuan Ahmad Fazil kan. Sabtu ni saya ada kelas dengan pena dengan Tuan Rizal. Thank you so much Tuan Ahmad Fazil. Kita jumpa masa hari Sabtu ni insya-Allah. So, kereta bernombor plat TAK 0001 sila alihkan kenderaan anda kerana menghalang laluan. Okey. So, tuan-tuan dan puan, ada satu lagi level yang kita wajib ketahui sebagai seorang leader ataupun sebagai orang yang nak belajar, nak enhance kita punya confident level. So, apa dia level kedua tu? Level kedua tu rakan-rakan sekalian adalah to entertain. To entertain. Alright, to entertain. Sekejap saya. To entertain. Apa maksud to entertain, tuan-tuan dan puan? Maksud to entertain adalah bila kita bercakap, kita akan ataupun impact dia akan menghiburkan orang yang mendengar. Okey, yang tadi to deliver message, kita bercakap, impact dia orang akan dapat info. Alright. Tapi level kedua ni, bila kita bercakap, orang yang mendengar ataupun audien kita terhibur dengan apa sahaja yang kita sampaikan. Contoh, kita menyanyi ke contohnya. Ataupun kita buat pick up line ke contoh kan. Contoh kan saya selalu pernah bagi tahu dengan my wife. My wife dia mengajar dalam medical physiology. So, hari tu saya cakap dengan my wife, saya kata, Yang, apa beza yang dengan Boyle's Law? Boyle's Law, B-O-Y-L-E'(S), Boyle's Law. So saya tanya dengan my wife, saya kata, Yang, apa beza yang dengan Boyle's Law? Dan masa tu my wife tengah buat dia punya paper kan. Dia kata, Boyle's Law? Dan kemudian dia pun beritahu saya, entah, apa beza I dengan Boyle's Law? Dan kemudian saya pun beritahu dengan dia, Boyle's Law dengan you, apa beza dia? Boyle's Law ni susah nak ingat tau. Tapi kalau you, I tak boleh lupa. So anda boleh ambil pick up line ni. So, tapi poin saya adalah bila kita berada di level kedua, orang akan ketawa dengan kita, orang akan terhibur dengan kita. Cia terbaik. So, contoh selepas ni tuan-tuan dan puan, antara contoh to entertain ni bila kita bercakap dan akhirnya orang ketawa lah kan. Just nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan, ada satu kelas tu, kita orang pergi satu program ataupun kita ada satu program, masa tu program offline lah kan. Saya tak sure lah sama ada saya pernah cerita dengan tuan-tuan dan puan ataupun tak. Boleh saya share? Berapa ramai nak dengar cerita ni?
Okey. Jadi, rakan-rakan sekalian, apa terjadi? Masa tu, program ni daripada last few years lah dan saya masih ingat lagi kejadian tu. Bila mana one of my the student masa tu, peserta program Speak to Influence kalau tak silap saya. So, saya tanya, "Okay, anyone nak share?" Dan kemudian one of this lady ni lah, dia angkat tangan. "Assalamualaikum tuan, saya nak share sesuatu." So, saya pun kata, "Ya, silakan." Dan sebelum Cik Puan nak share, boleh berikan nama, daripada mana dan apakah professionnya. Dan dia pun bagi tahu nama saya, dia pun bagi tahu nama dia dah. Dia adalah seorang perempuan. Dan kemudian dia pun bagi tahu saya daripada Kota Baru Kelantan. Dan kemudian one of the peserta dalam dewan tu, dia pun kata, "Assalamualaikum Cik Rizal, saya tak percaya Cik Puan ni daripada Kelantan." So, kami pun bayangkan tuan-tuan dan puan dalam macam, "Wih, kenapa tiba-tiba ni cik ni macam argue pula Dan dia pun sambung ucapan dia. Dia kata, "Saya tak percaya Cik Puan daripada Kelantan. Sebab selalunya orang-orang cantik ni daripada Kayangan." Masa tu tuan-tuan, ya Allah, kita ketawa gila. Tapi masa tu it's a close group, so kita boleh terima lah maksudnya. Tapi poin saya adalah bila kita wow katanya. Jadi rakan-rakan sekalian, poin saya adalah bila kita bercakap akhirnya orang ketawa, orang terhibur, itu adalah bercakap di level kedua. Dan soalan saya adalah, adakah kita bercakap sebagai seorang leader, bercakap nak bagi orang ketawa sahaja? Jawapannya tak. Ada satu lagi level, iaitu level ketiga yang kita wajib tahu. Berapa ramai nak tahu? Okey. So level ketiga ni tuan-tuan dan puan, yang ni sangat penting Kalau kita tahu benda ni, insya-Allah kita dah tahu dah di level mana kita sedang bercakap sekarang ni. So level ketiga adalah to educate. To educate. Dan okey, sebelum tu jom kita tengok video ni tuan-tuan dan puan. First kali untuk body language ni, kita sebenarnya terprogram dengan body language yang basic. Contoh kalau polis, jangan bergerak, angkat tangan. Kita buat macam mana? Angkat tangan. Maksudnya apa dia? Maksudnya kita tak ada apa-apa. Kita terbuka, kita tak ada apa-apa yang berbahaya. That's why orang-orang yang mempelajari ilmu body language, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan dan puan. Maksudnya dia tak ada rahsia kan? Kalau tuan-tuan dan puan perasan tadi, dia kata, "Terima kasih kerana datang." Maksudnya saya tak ada apa. Saya tak ada apa benda yang saya nak hide kan. So saya terbuka. Okey, tuan-tuan dan puan, hari ini saya berbesar hati. Okey. So saya nak tanya, berapa ramai yang belajar sesuatu daripada video tadi? Apa yang kita pelajari? Tuan Alif, ada tuan boleh unmute kan tuan? Apa yang tuan belajar daripada video tadi? Tuan boleh unmute, silakan tuan. Kita be open lah. Kita tak ada nak kita want to share everything that we have. But kita tak ada, kita welcome them. So how we welcome them dan bagaimana kita nak sampaikan message bahawa kita welcome them tu dengan body language? Macam mana cara dia tuan? By raising up our hand lah. Maksudnya dengan kita buka palm kita, betul? Yes, betul. Thank you so much. Kita bagi satu tepukan kepada Tuan Alif, masya-Allah. Tangan yang terbuka. Thank you so much Coach L. So, poin saya tuan-tuan, okey, saya nak tanya, berapa ramai yang baru tahu ilmu tu? Boleh saya tahu? Baru tahu ilmu tu. Thank you so much Tuan Ahmad Fazil, Puan Haifa. Okey, maksudnya kalau itu adalah ilmu baru, thank you so much Tuan Halim. Itu adalah maksudnya sekiranya kita bercakap dan audien kita ataupun staff kita, tim kita ataupun sesiapa sahaja yang mendengar percakapan itu, mereka dapat satu ilmu baru, bermaksud kita berada di level ketiga dalam komunikasi. Maksudnya kita bercakap di level to educate. And for your information, rakan-rakan sekalian, malam ini saya berada di level ketiga. Tapi saya tadi ada jugalah saya bercakap di level kedua contohnya. Ada juga saya bercakap di level pertama. Dan wow, Dr. Rizal pun ada, betul Puan Fazal. So, poin saya tuan-tuan dan puan, di level ketiga dalam komunikasi adalah to educate. To educate ni bila kita bercakap, orang ataupun audien belajar satu benda, belajar ilmu baru. Dan saya sangat sarankan tuan-tuan dan puan yang nak kita sebagai seorang leader kan, kita at least bercakap mesti berada di level to educate. Alright?
So kita tidaklah hanya to inform semata-mata. Sebabnya semakin banyak kita educate orang, insya-Allah semakin tinggi juga ilmu kita. Sebab saya sangat percaya bila kita berkongsi ilmu kita, kita juga akan dapat belajar dan kita juga akan dapat tajamkan ilmu itu dan pada masa yang sama dia akan memberi manfaat. So itu adalah level ketiga dalam komunikasi. Tuan-tuan dan puan boleh follow so far? Boleh follow lagi ni? Boleh follow Puan Azimah, thank you so much. Tuan Syukri. Okey. Boleh Tuan Syukri. Okey, rakan-rakan sekalian, yang keempat, Puan Murni kata boleh. Dan sebagai seorang leader, sebagai seorang yang nak close deal dengan orang, sebagai orang yang nak lebih confident dalam bercakap ni, anda kena tahu juga level kedua tertinggi dalam komunikasi. So, apa dia level kedua, rakan-rakan sekalian, adalah to persuade. To persuade. So, bila kita sebut tentang to persuade ni apa dia? To persuade ni adalah bila kita bercakap, orang itu akan terus bertindak. To persuade ni dia bukanlah maksudnya to persuade ni dia adalah to persuade secara direct translation ni untuk memujuk, tapi dia bukanlah bang belilah bang Habib ada sale ni, bukan macam tu tuan-tuan. Maksud saya dekat sini adalah to persuade dalam konteks komunikasi ni tuan-tuan dan puan adalah bila kita bercakap orang itu terus bertindak. Macam contoh kan Puan Aida, Dr. Wan, contoh ataupun Tuan Survey, Tuan Syed Saiful. Bila kita bercakap dengan staff kita, dia terus bertindak. Dia tak ada lagi, tak apalah bos, nantilah saya buat, nanti kejap-kejap lagi saya buat. Ataupun kita bercakap dengan anak kita, Along, boleh tak Along tolong kemaskan katil? Nantilah mah, contoh. Ataupun berapa ramai antara kita yang pernah berhadapan dengan audien ataupun mungkin prospek yang kita terangkan produk kita dan akhirnya dia kata, tak apa, nanti saya fikir dulu ataupun nanti saya tanya my wife dulu. Berapa ramai yang pernah ada situasi macam tu. Okey, so rakan-rakan sekalian, maksudnya kalau kita belum dapat mempersuade mereka, maksudnya belum dapat membuatkan mereka bertindak, kita perlu polish our persuasion skill. So, poin saya adalah di level kedua tertinggi dalam komunikasi adalah bila kita bercakap, di level ini orang itu terus bertindak. Maksudnya orang itu terus buat call to action. Alright, Tuan Abidul Ghafur, boleh lagi Tuan? Alright, terbaik Tuan. Tuan Azad, okey Tuan Azad? Alright Tuan. Okey, dan yang paling tinggi dalam communication adalah, tuan-tuan dan puan, yang ni sangat penting, adalah to influence. Untuk mempengaruhi. So this is the ultimate dalam communication. Dan impact dia, efek dia ataupun kesan dia bila kita bercakap di level to influence, mereka akan ataupun orang yang kita sedang bercakap tu mereka akan berubah mindset. Alright? Kalau macam contoh yang kedua tertinggi ataupun to persuade ni, dia akan mengubah tindakan, betul? Mengubah tindakan ni agak senang. Alright, kita boleh paksa dia, kita boleh bagi ancaman kepada dia. Itu maksudnya itu benda yang kita boleh paksalah. Tapi to influence ni tuan-tuan dan puan adalah satu perkara yang sangat sukar ataupun sangat challenging, dan to influence ni dia punya impact adalah dia mengubah mindset, dia mengubah gaya fikir. Contoh, sebelum ni mungkin orang ingatkan, alah tak payahlah ambil vaksin, contoh kan. Dulu kita memberitahu bahawa orang vaksin ni adalah satu dakwah ataupun agenda dajjal, contohnya itu dulu kan. Tapi sekarang ni orang sudah berubah mindset. Orang sudah kata, vaksin ni sangat penting untuk kita dapatkan balik, untuk kita dapat herd immunity, contohnya. Dan saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan bagaimana kisah saya dulu. Saya tak suka membaca buku dan alhamdulillah one of my mentor influence saya dan akhirnya saya dah start membaca buku. Berapa ramai nak dengar cerita ni? Boleh saya tahu? Okey. So, rakan-rakan sekalian, tapi sebelum tu saya nak tanya dengan tuan-tuan dan puan kan. Yang paling bawah, tuan-tuan dan puan anda boleh komen di ruangan komen Yang paling bawah dalam komunikasi adalah tu apa dia tuan-tuan dan puan? Anda boleh tulis di ruangan komen. To inform, betul? To inform. Apa impact dia bila kita bercakap to inform? Apa impact dia? Tuan-tuan dan puan boleh tulis di ruangan komen. Puan Faiza, thank you so much. Apa impact dia? Maksudnya kita orang itu dapat informasi. That's it. So, itu adalah yang paling bawah dalam komunikasi. Orang akan dapat informasi, dapat message, itu saja. Yang kedua, next level adalah to
Tu apa dia tuan-tuan dan puan? To entertain. Very good. So, bila kita bercakap di level kedua, apa impact dia kepada orang? Apa impact dia kepada orang yang sedang bercakap dengan kita tu? Happy, orang suka, orang terhibur, thank you so much. Orang akan ketawa. Thank you so much tuan-tuan dan puan. Okay, next level apa dia tuan-tuan dan puan? Next level, level ketiga. To educate. Excellent, thank you so much Tuan Syukri, Tuan Osman. Alright, so bila kita sebut tentang to educate, apa impact dia kepada orang yang mendengar? Dapat ilmu baru, thank you so much Puan Salma, Alhamdulillah. Puan Haslin, thank you so much. So, yang ketiga ni adalah to educate. Bila kita bercakap di level ketiga, to educate, orang akan dapat ilmu baru. Dan yang kedua tertinggi adalah to persuade. Thank you so much rakan-rakan saya. Wah, bagus tuan-tuan. So, bila kita bercakap di level yang kedua tertinggi, apa impact dia tuan-tuan kepada orang yang mendengar tu? Puan Ayu, thank you so much. Call to action, Tuan Osman, thank you so much. Maksudnya, orang akan buat tindakan segera. Dia terus buat. Alright? Dan yang paling tinggi apa? Tuan Zailan ni, thank you so much Puan Zailan ni. So, yang paling tinggi adalah to influence. So, to influence ni, apa dia punya impact tuan-tuan? To influence adalah thank you so much Tuan Syukri. So, yang paling tinggi ataupun ultimate dalam communication adalah to influence, dan impact dia adalah untuk mengubah mindset, Okey. Sebelum saya nak kongsikan, ada 3 perkara yang mengurangkan gaya pengaruh ni, tuan-tuan. Terima kasih Puan Syalisa. Ada 3 perkara, ada 3 gaya bahasa yang mengurangkan pengaruh ni. Sebelum saya nak explain modul kita yang terakhir pada malam ni, saya nak share, rakan-rakan sekalian, dulu saya adalah orang yang tak suka membaca buku. Saya nak tanya, berapa ramai yang pernah dengar kisah saya dengan mentor saya pasal buku? Berapa ramai yang tak pernah dengar? Okay, thank you so much. Okay, kisah ni, kejadian ini adalah masa saya, kejadian ni specifically masa hari raya pada tahun 2008. Saya asal Sabah, saya orang Sabah. Dan isteri saya asal Kelantan. Jadi, kami sudah membuat satu MOU. Dan kami bagi tahu, okey, kalau kita nak balik raya, kita gilir. Bergilir-gilir lah. Bergilir. So, nak dijadikan cerita, tahun 2008 kami mendirikan rumah tangga pada hujung 2007. My wife from Tuaran. Thank you so much Tuan Alif. Amazing Tuan. So, nak dijadikan cerita, tahun 2008 adalah first year kami punya perkahwinan, dan kemudian kami decide untuk balik ke Sabah. Dan masa tu tuan-tuan dan puan, masa balik raya lah kan. Alamak, nak cerita pasal balik raya ni nak tiba-tiba sedih lah kan. Tapi tak apa, we can do it. Orang Sarawak kahwin orang Terengganu, Tuan Syukri, Masya Allah. Okey, rakan-rakan sekalian, satu hari ayah saya kata, Zal, jom kita pergi rumah Pak Cik. So, kami pun akhirnya nak dipendekkan cerita lah kan. Kami pun pergi ke rumah Pak Cik saya ni, dan Pak Cik ni dia adalah orang yang, nak senang faham, dia adalah orang yang berjaya lah. Dia adalah salah seorang usahawan berjaya di negeri Sabah. Dah cerita pada hari tu. Oh, saya dah cerita? Saya dah cerita ke? Okey, apa? Saya ulang semula lah. So, rakan-rakan sekalian, masa tu Pak Cik saya tanya. Dia kata, Rizal, sekarang you buat apa Saya kata sekarang sekarang saya kerja. Masa tu saya masih kerja lagi lah. Saya kerja di salah satu jabatan di agensi kerajaan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. So saya pun kata saya bekerja di sekian-sekian Datuk. Actually he's a Datuk actually. Dan kemudian dia tanya, your wife and? Saya kata my wife and sekarang kerja dekat UiTM, pencara di UiTM. Oh, dia kata. Dan kemudian dia pun bagi tahu, Rizal, both of you dengan your wife hanya boleh capai financial secure sahaja, Rizal. Saya pun kata, financial secure? Tuan-tuan dan puan, ni nak bagi tahu lain that was the first time yang saya dengan my pakcik ni bercakap macam tu depan-depan. Sebabnya dia ni orang have tau. Jadi kami family biasa-biasa je. Jadi saya pun tak sangka yang mana itu adalah mungkin rezeki saya lah, Alhamdulillah. Sebelum ni saya punya persepsi bahawa orang-orang kaya ni sombong, orang-orang kaya ni tak layan, orang-orang biasa macam kami ni lah. Itu saya punya persepsi dulu. Tapi hari itu, tahun itu, tuan-tuan mengubah persepsi saya langsung. Dan kemudian, dah lah itu adalah first time kan, dia pula cakap tentang financial secure.
So dia cakap dengan saya, sekali lagi dia kata, Rizal, dia kata, you and your wife hanya boleh capai financial secure saja. So saya pun macam, terkejut juga kan. Saya pun tanya, apa maksud Pak Cik financial secure? So, okay, Rizal, for your information, kewangan individu ni ataupun financial individu, kita punya kewangan individu ni, level-level kewangan individu ni ada 4. So, yang pertama, tuan-tuan dan puan, saya tulis dekat bawah ni lah hari raya ketiga adalah dah. So, yang pertama, level kewangan individu. Okay. Yang bawah sekali adalah fakir miskin. Ini yang bawah sekali, paling bawah sekali. So kita tak nak, Rizal. So siapa dia orang-orang fakir miskin ni? Orang-orang fakir miskin ni, Rizal, adalah orang-orang yang meminta-minta. Maksudnya dia terpaksa meminta lah, na'uzubillah. So saya tak nak, you and your wife pun tak nak. Kita semua tak nak, na'uzubillah. Dan move to the next level, dia kata adalah tahap kewangan individu adalah financial stability. Financial stability. Sama tempat kerja lama Tuan Rizal. Thank you so much Tuan Faiza. So yang kedua, next level katanya adalah financial stability. Dan kemudian saya tanya dengan Pak Cik saya, apa maksud Pak Cik, who is those yang berada di financial stability? Dia kata orang-orang yang berada di financial stability ni adalah orang-orang yang bekerja, tiap-tiap bulan dia dapat gaji saja, kemudian dia bayar dia punya expenses, dia bayar dia punya beli barang keperluan rumah, habis. Dia kata. Maksudnya kadang-kadang gaji pukul 12:10 dah. Contoh. Dan dia kata, Rizal, bila you berada di financial stability pun kita tak nak juga. But then it's a process, Rizal. Masa tu macam, pakcik aku ni mengatakan aku kot ni. Yelah, masa tu kita baru kerja lagi kan, tuan-tuan Rahman. Maksudnya gaji, kita bayar ni lah, bayar PTPTN lah, bayar loan bank rakyat lah, bayar kad kredit lah, lepas tu habis. Beli barang-barang rumah dan habis. Tunggu pula gaji tahun bulan depan kan. So, point saya adalah, itu adalah level kedua, kata my uncle, dalam kewangan individu, financial stability. Dan dia kata, ada satu lagi level, which is level ketiga, iaitu financial secure. So financial secure ni, siapa yang berada di dalam financial secure? Katanya, orang-orang yang berada di financial secure adalah orang-orang yang bekerja, tiap-tiap bulan dia dapat gaji dan dia akan bayar dia punya komitmen, dia akan bayar estro, dia akan bayar dia punya perbelanjaan, expenses dia punya rumah dia punya kereta dia dan seumpamanya. Dan dia kata akhirnya dia ada balance. Selepas dia beli kelengkapan rumah lah. Dan as time goes by, dia ada sedikit lebihan. Dan sedikit lebihan ni tuan-tuan, semakin tahun, dia boleh beli aset. Dia ada rumah sewa, dia ada mungkin tanah, dia ada simpanan emas, dia mungkin ada ASB dan seumpama dengannya. So, dia kata, mereka adalah orang-orang yang secure. Cumanya, yes, ada saving. Thank you so much, Tuan Syukri. Cumanya, problem orang berada di level ketiga ni adalah mereka tak boleh beli apa yang dia nak dan mereka tak boleh pergi ke mana dia suka. Boleh tapi dia macam memikir-mikir macam gitulah dia tak boleh macam beli macam tu. So itu adalah problem orang-orang yang berada di orang financial secure. Dan dia kata, Rizal, you and your wife hanya boleh sampai tahap ni je, Rizal. Financial secure je. So saya pun kata, oh macam tu Dan kemudian saya pun tanya dekat my uncle. Saya kata, yang keempat Datuk, Datuk kata tadi ada 4 level kan. So dia kata yang keempat, berapa ramai yang nak tahu yang keempat? Boleh saya tahu? Alright. So dia kata yang keempat dalam kewangan individu adalah, thank you so much Tuan Zulkifli, financial freedom. So dia kata dekat saya, level keempat yang paling tinggi dalam kewangan individu adalah financial freedom. So apa dia financial freedom? Financial freedom ni adalah orang tu boleh beli apa yang dia nak dan boleh pergi ke mana dia suka. Dan dia kata, orang-orang yang nak ataupun ciri-ciri cara nak dapatkan financial freedom ni adalah dengan cara berniaga. Okey, sebelum tu saya nak disclaimer sedikit tuan-tuan Rahman. Ini adalah nasihat mentor saya, Pak Cik saya tahun 2008.
Sekarang ni saya tak nak nanti lepas ni, okey esok saya nak tender resign lah sebab saya nak capai financial freedom. Tak, Dr. Rahman. Sekarang ni sangat banyak cara, alright, banyak sangat cara, betul ke? Sangat banyak cara, banyak sangat. There's a lot of ways bagaimana nak mencapai financial freedom walaupun kita sedang bekerja. So point saya adalah, ini disclaimer awal, ini adalah pesanan mentor saya tahun 2008. So dia kata Rizal, kalau kau nak capai financial freedom, kau kena berniaga. Jadi investor kan. So, rakan-rakan sekalian, bila pakcik saya cakap macam tu, dia pun terus cakap dengan saya, so Rizal, start do business. Saya kata. Dia kata. Dan kemudian saya reply dengan pakcik saya. Saya kata, pakcik sebenarnya saya ni berniaga, payah sikit lah cik, saya tak ada masa. Saya nak tanya dengan tuan-tuan orang, berapa ramai yang pernah dengar alasan tak ada masa bila berniaga? Thank you so much. Dan kemudian pakcik saya bagi tahu. Dia kata, Rizal, orang-orang biasa bila cakap tentang berniaga, dia akan bagi 3 alasan. Berapa alasan tuan-tuan Rahman? Boleh tunjuk jari 3? Right. So, first kali orang-orang biasa, Rizal, bila sebut pasal berniaga, first kali dia kata dia tak ada masa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang biasa bila sebut pasal berniaga, dia akan bagi tahu dia tak ada modal. Dan yang ketiga, bila sebut tentang berniaga, orang-orang biasa selalu kata dia tak ada tuah, tak ada luck. Tak ada tuah. So dia kata, Rizal, you kata you tak ada masa kan Rizal? So saya pun bagi tahu, ya cik, sebab yelah kerja, lepas tu malam saya buat tuition, saya kata saya buat part time tuition. Dia kata, okey saya nak tanya, you punya masa satu hari dengan saya punya masa satu hari berapa jam? Saya pun kata 24 jam Datuk. Okey, kalau you kata masa you 24 jam, masa saya 24 jam, then how can I make millions per year? Dia kata, macam mana saya boleh dapat jutaan ringgit per year, dia kata. Sedangkan masa you dan masa I sama je. Unless masa you 24 jam dan masa saya 72 jam. Dan your reason saya boleh terima. Masa tu tuan-tuan Rahman, boleh kita buat sama-sama tuan-tuan Rahman? 1, 2, 3. Okey, deep kan? Betul juga kan? Dan dia kata macam tu. Dan dia kata, yang kedua, you kata tak ada modal dia kata, alasan yang kedua adalah kalau orang berniaga ni mesti perlukan modal besar. Okey, Rizal, sebenarnya modal ni sebenarnya dia tak semestinya besar. Dia bagi tahu saya lah masa tu. Dia ada banyak lagi lah cerita yang di lebih deep kan. Tapi point my uncle masa tu dia kata, Rizal, sebenarnya nak mula berniaga ni you have to start from apa yang ada di tangan sahaja. Dia kata. So masa tu, saya tak terfikir pula kan masa tu. Dan yang ketiga, Rizal, adalah orang selalu bagi alasan bila kita berniaga, bila nak berniaga, saya tak boleh berniaga sebab saya tak ada tuah, saya tak ada luck. Dia kata, Rizal, I don't believe in luck. And you know my family, kami adalah keturunan miskin tegar, dia kata. Memang kami tahulah, family my uncle ni, dia daripada keturunan nelayan, daripada kampung, dan dia ada ramai adik-beradik. Dan dia kata dekat saya, masa tu, tuan-tuan Rahman, saya masih ingat, terngiang-ngiang sampai sekarang. Dia kata, Rizal, I don't believe in luck, but I believe in education. Dan masa tu tuan-tuan dan puan kan, dia pun bangun daripada sofa dia. Rumah dia duplex 2 tingkat, dan kemudian dia pun turun, dia bawa a bundle of book. Dia bawa apa nama ni? Satu buku lah, beberapa stack buku lah. Dan kemudian di atas buku yang paling atas, buku ni saya nak tunjuk dengan tuan-tuan Rahman. Pernah baca buku ni? Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Alright. So dia pun bagi dekat saya. So dia kata, Rizal, I don't believe in education. I don't believe in luck, but I do believe in education. Sebab my uncle ni, dia dulu, he was a medical doctor. Dia adalah seorang medical doctor dulu, tapi dia stop, dia berhenti dan kemudian dia buat bisnes. Dan kemudian, tuan-tuan Rahman, dia bagi buku ni dekat saya dan kemudian saya ambil. Masa tu, saya ambil ni, saya pun buka flip lah kan. Kan buku ni buku Mat Saleh kan, buku orang putih kan. So saya pun buka macam ni, saya flip macam ni je. Dan kemudian spontan saya cakap dengan my uncle. Saya kata, Datuk, sebenarnya saya ni membaca kurang sikit Datuk, especially English. Saya kata macam tu. Dan kemudian tuan-tuan Rahman, dia cakap macam ni. Dia kata, Rizal, you nak berjaya kan? Saya kata, ya Datuk. You tahu kan Rizal, nak berjaya ni bukan mudah. So saya pun kata, ya Datuk. Tapi Rizal, kalau dengan semudah membaca pun you tak boleh, macam mana you nak berjaya?
Okey, tuan-tuan jom kita buat sama-sama. 1, 2, 3. Zap. So, tuan-tuan itu adalah ayat yang mengubah mindset saya macam kena panah. Betul Puan Azhar. Itu adalah satu ayat yang mengubah mindset saya daripada tak membaca sampai membaca. Kalau sebenarnya tuan-tuan kalau anda tengok saya punya video live, belakang saya ni ada rak buku ni. So point saya adalah that is the power of influencing. Turning point, betul. Puan Azhar, Puan Nurul, Dukaliza. So tuan-tuan again, sebagai seorang yang nak bercakap, ultimate kita adalah to influence people. Right? Dan last, sebelum kita nak tangguhkan majlis ilmu, tuan-tuan okey lagi gini? Okey lagi ke? Okey, saya nak kongsikan dengan rakan-rakan sekalian tentang ada 3 gaya bahasa yang akan mengurangkan gaya pengaruh tuan-tuan. Sebab kita nak Cik Puan Yin kata, Puan Yin kata okey sangat, thank you so much Puan Yin. So pada malam ni saya nak tinggalkan tuan-tuan bukan tinggalkan lah, maksudnya saya nak kongsikan dalam modul yang terakhir ni ada 3 gaya bahasa yang akan mengurangkan gaya pengaruh kita. Sebab kita tahu yang paling tinggi dalam communication adalah to influence. So ada 3 gaya bahasa yang akan mengurangkan best cerita terbakar Puan Fazah kata ya. Sampai pagi tahan. Okey. So apakah 3 gaya bahasa yang mengurangkan daya pengaruh ini rakan-rakan sekalian? Yang pertama adalah gaya bahasa yang mempunyai filler words, perkataan-perkataan filler. Contohnya apa ni, well, okey rakan-rakan sekalian, semakin banyak kita ada filler ni, semakin kurang gaya pengaruh kita. Right? So sekali lagi saya ulang, semakin banyak kita ada filler ni, contoh kan, semakin kurang gaya pengaruh kita. Soalan dia adalah, bagaimana kita nak mengurangkan filler ni? Berapa ramai nak tahu? Boleh saya tahu? Okey. So, rakan-rakan sekalian, cara untuk mengurangkan ataupun manage filler ni dia tak boleh dihilangkan tau rakan-rakan sekalian. In fact, saya pun ada filler saya. Salah satu ini saya nak bagi tahu sebab dulu sebab kenapa kita terfiller, kenapa kita ataupun pernah tak kita mengalami situasi di mana hari itu macam kita tak boleh nak memikir, macam kita bercakap tergagap-gagap, kenapa aku hari ni tak boleh berfikirlah, pernah tak? Pernah tak? Ada tak yang pernah rasa macam tu? Okey. Ada 3 sebab kenapa kita filler. Betul Tuan Syukri. Ada 3 sebab. First kali sebab kita penat, tuan-tuan, penat. Kita terlalu penat. So, kalaulah contoh esok anda ada presentation contohnya, ataupun mungkin tarikh sekian-sekian anda ada viva contohnya, ataupun nak buat pitching dengan mana-mana institusi kerajaan ataupun siapa-siapalah. So, kena cukup rest. Sebab kalau kita kurang rest, dia akan membuatkan kita banyak filler. Mr. takut kata. So, itu yang pertama. Kenapa kita filler? Sebabnya first kali kita kurang rest. Yang kedua tuan-tuan dan puan, kita kurang oksigen. Kita punya brain kita kurang oksigen. So that is why kalau anda perasan dalam program kita sebelum ni, Speak with Confidence, saya tuan-tuan dan puan relax, nafas dalam, tahan dan lepaskan perlahan. So itu adalah salah satu cara bagaimana kita nak naikkan oksigen dalam otak kita lah. Dan kita juga ada sedikit pergerakan. Sebabnya bila kita bergerak, ini juga akan meningkatkan kita punya oksigen. Right? Dan bila oksigen kita meningkat, insya-Allah kita akan kurang filler tu. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, kita kurang nutrien. Nutrien yang support kita punya prefrontal cortex. Ada satu part dalam brain kita ni dinamakan prefrontal cortex ataupun PFC. PFC ni adalah kita punya brain punya CEO lah. Tak keluar perkataan, vocab slow. So, nama dia adalah prefrontal cortex. So, prefrontal cortex ni dia kurang nutrien. Alright. So, cara bagaimana kita nak nak handle supaya kita punya filler kurang, first kali rehat. Rest. Kalau tuan-tuan dan puan tanya saya berapa lama rehat, 8 jam tidur yang baguslah. Ataupun kita ada deep sleep yang bagus. Right. Yang kedua tuan-tuan dan puan, kita kena naikkan oksigen level dalam kita punya badan dan juga otak kita.
So that is why kita bergerak, kita tarik nafas dengan conscious. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, makan nutrien yang support, yang menaikkan lagi performance kita punya prefrontal cortex. So antara nutrien ataupun makanan yang menyumbang nutrien dalam brain kita adalah walnut. So ini adalah perkara yang Dr. Rizal Abu Bakar kongsikan dengan saya, sebab Dr. Rizal juga adalah student Speak to Influence. Alhamdulillah. So sekiranya tuan-tuan dan puan banyak filler, so kena watch out, maksudnya selepas ni kena banyak rehat. Right? Maksudnya sebelum nak presentation tu lah, ataupun sebelum nak bercakap tu kan, so rehat. Ataupun tuan-tuan dan puan, kalau macam contoh, kenapa malam ni aku starter ataupun cakap tersekat-sekat so relax, kita naikkan kita punya oxygen level, dan seterusnya adalah kita makan walnut. So ini adalah 3 perkara yang akan menaikkan ataupun mengurangkan kita punya filler words ni. So itu adalah gaya bahasa yang pertama yang kita wajib elakkan. So yang kedua, rakan-rakan sekalian, adalah gaya bahasa assumption. Okey, saya nak tuan-tuan dan puan, boleh tak kita buat satu aktiviti last? Aktiviti last. So apa dia aktiviti last ni? Boleh lagi tuan-tuan dan puan, boleh lagi. Alamak, dah pukul 10 suku dah ni. Boleh lagi tak Tuan Zul? Okey, thank you so much Puan Azimah. Boleh lagi? Cik Puan Syamimi. Okey, rakan-rakan sekalian, saya nak anda keluarkan satu kertas putih. Boleh? Boleh bah. Okey, Miss Nadia. Alright. Saya nak offkan saya punya virtual background dulu Okey, saya nak tuan-tuan dan puan keluarkan satu kertas putih Okey. Dah? Ini kertas. Boleh lambai-lambaikan kepada saya. Kalau tuan-tuan dan puan tak pukul 12 pun okey. Vignesh okey? Alright. Puan Syaribanun okey? Dah keluarkan kertas. Puan Ju boleh puan? Thank you so much Tuan Ahmad Fazil, thank you so much Puan Haifa, Puan Ayu, alhamdulillah, Tuan Syukri. Okey, dah. Puan Melissa sudah katanya, Puan Rosia Aziz, Tuanku Osman sudah, Puan Salma, thank you so much, Tuan Zul. Okey. Alright, rakan-rakan sekalian, Puan Mardina, Puan Hamiah Sekarang saya nak anda semua lipatkan kertas anda kepada 2. Right, lipat kepada 2. Dia akan jadi macam ni lah. Right. Okey, rakan-rakan sekalian, satu saya nak bagi tahu, saya tak akan ulang semula arahan saya Jadi saya nak rakan-rakan sekalian kena dengar dengan teliti. Okey, kalau sudah boleh buat thumbs up. Thank you so much Puan Haifa, Puan Ayu, thank you so much. Okey, next. Saya nak tuan-tuan dan puan lipat lagi 2. Dia akan jadi macam ni. Puan Nurla Liza, thank you so much. Okay, thank you so much Puan Azhar, Puan Faiza, Puan Haifa, amazing, alhamdulillah. Miss Santa, Jessie. Okay, now, saya nak, tuan-tuan dan puan, selepas ini saya nak anda koyakkan sedikit sahaja di penjuru atas sebelah kanan anda punya kertas. Contoh saya nak anda koyakkan sedikit saja. Contoh dengan saya nak anda koyakkan sikit saja. Atas sebelah kanan. Dan kemudian lipat 2. Right. Koyakkan sikit saja. Di bucu atas sebelah kanan. Dan kemudian lipat 2. Dah? Alright. So arahan seterusnya rakan-rakan sekalian adalah saya nak anda koyakkan di bucu bawah sebelah kiri. Bucu bawah sebelah kiri. Dan contoh saya ni dekat sebelah bawah ni lah, bawah sebelah kiri, anda koyakkan sikit dia. Bucu dia. Alright, macam ni. Dan kemudian anda lipat 2. Silakan. Sudah? Puan Syaribanun dah, alhamdulillah. Tuan Surveyor, Tuan Syed Saiful sudah Tuan? Tuan Zul sudah? Okey. Last one, tuan-tuan dan puan adalah saya nak anda koyakkan, yang ni agak challenging sikit lah sebab kita punya kertas dah tebal kan. Saya nak anda koyakkan bucu
bawah sebelah kanan. Bucu bawah sebelah kanan. Right? Kita punya kertas ni dah jadi macam ni. Bucu bawah sebelah kanan. Anda koyakkan. Mungkin dia agak challenging, tapi kalau perlukan gigi silakan. Jangan sampai gigi tu terbuka lah Especially kepada yang pakai gigi palsu kan, macam alamak terbuka lah kan. Dah lah live kita kan. Okay, by the way. Okay, kejap. Saya pun tengah mencuba juga ni. Okay, koyakkan sedikit. Saya guna gigi Puan Nuliza. Okay. Puan Santa Jessie, okay, Puan? Sudah? Okay. Okay, kepada yang sudah, maintain macam ni. Right. Okay, guna gunting kata Puan Zailan ni. Okay. Alright, so berapa ramai yang done? Kalau done, anda boleh komen done di ruangan komen. Saya guna pisau, Puan Nuria. Thank you so much. Done. Okay, rakan-rakan sekalian, dengan kiraan 1, 2, 3, jom kita buka sama-sama. 1, 2, 3. Buka sama-sama kita punya kertas. Come on, buka sama-sama kertas kita. Okey. Okey. Kejap. Saya nak pilih beberapa orang. Saya nak pilih Tuan Syukri. Saya nak add spotlight sebentar. Tuan Syukri, Puan Syahribanun, sebentar Puan, sebentar. Okey, add spotlight. Okey, ada rakan seorang lagi. Sebentar. Puan Aifa. Jom kita tengok sama-sama. Okey, boleh tak Tuan Syukri, Puan Syahribanun, Puan Aifa unmute sekejap. Boleh tak? Okey. Puan, kita nak tengok Puan Aifa punya ni. Oh, okey. Ada berapa lubang tu? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, saya ada 4. Tuan Syukri ada 1, 2, 3, 4 saja. Puan Syahribanun, wah, Puan tenggelam di lambaian Kaabah, Puan. Masya-Allah. Satu besar. Oh, satu besar. Puan kata, okey. Thank you so much. Alright, thank you so much. Kita bagi satu tepukan murah pada rakan-rakan kita. Okey, saya nak ambil beberapa lagi rakan-rakan. Thank you so much. Kita nak Puan Ju. Ada Puan Ju tak? Sekejap Alright, thank you so much Puan Syahribanun. Thank you so much Puan Aifa. Alright. Kita nak Puan... Kejap ya. Puan Ju, okey Puan Ju? Puan boleh tunjukkan Puan punya ni? Okey, kita tengok Puan Ju. Lepas tu, sekejap Puan ya. Kita tengok lagi rakan-rakan lain. Puan Santa Jessie. Okay, would you mind to share with us your paper? Okay, ada kejap lagi. Saya nak siapa lagi? Tuan Zul. Add spotlight. Okay, jom. Wow, Puan Ju dengan Tuan Zulkifli sama. Alright. Okay. Puan Santa Jessie. Oh, okay. Nampak. Alright, good job. Thank you so much. Kita bagi satu tepukan murah pada 3 orang rakan-rakan kita. Puan Ju, thank you so much. Tuan Zulkifli, amazing. Alhamdulillah, thank you so much. Puan Santa Jessie, thank you so much. Okay, saya nak tanya dengan rakan-rakan sekalian. Apa perkara yang kita belajar daripada aktiviti ni? Anyone nak share? Silakan. Anda boleh tekan raise hand tu dan kemudian saya nak tanya dengan seorang je. Anyone? Silakan. Ada yang macam okay. Silakan Tuan Alif. Okay, this activity show that kita tak boleh assume which kanan, which kiri, which tengah, and then furthermore when you flip the kertas ni, kanan Cik Rizal tak semestinya kanan saya. Maksud dia punya ni lah position of the paper lah, so we cannot assume. Amazing. Thank you so much. Kita bagi satu tepukan murah pada Tuan Alif kita. Masya Allah, amazing. Wah, luar biasa lah anda punya energi ni. Saya sebenarnya plan sampai pukul 10 je ni, tapi dah pukul 10.30 dah. Okey, rakan-rakan sekalian, untuk makluman anda, saya punya arahan ada 7. Alright, sekali lagi saya ulang. Saya ada 7 arahan.
7 arahan tu adalah arahan yang sama dengan audien yang sama pada masa yang sama. Tapi kita punya outcome berbeza. Berapa ramai yang setuju? Lepas ni tuan-tuan anda boleh snap lah dan anda boleh post di Facebook ataupun social media tuan-tuan. Sekali lagi saya ulang sebentar tadi rakan-rakan sekalian, saya telah memberitahu ataupun saya telah memberikan 7 arahan yang sama, alright, kepada orang yang sama melalui platform yang sama di masa yang sama. Tapi kita melihat outcome-nya berbeza-beza. Dan I do believe ada rakan-rakan kita yang kata dalam hati dia, macam ni kot. Ada? Ayat dia adalah kot. Kot, kot. K-O-T, kot. Kot. Ataupun mungkinlah. Ataupun rasa-rasanya lah. Rasa-rasanya lah. Rasa-rasanya lah. Alah, game simple je kot. So, point saya tuan-tuan dan puan, macam ni kali, Puan Mardina. Okey, point saya tuan-tuan dan puan adalah sebenarnya sebentar tadi saya telah memberitahu bahawa dalam diri kita ada satu gaya bahasa yang kita namakan sebagai gaya bahasa assumption. So, gaya bahasa assumption ni contohnya quote. Mungkinlah. Barangkalilah. Rasanya lah. So, itu adalah gaya bahasa assumption. Dan ladies and gentlemen, gaya bahasa assumption adalah gaya bahasa yang mengurangkan gaya pengaruh kita. Dan again, musuh dalam komunikasi adalah assumption. Musuh dalam komunikasi. Tuan Ahmad Fazil dekat mana? Saya tak pastilah Tuan. Mungkin dia tak join code malam ni. Code itu adalah gaya bahasa assumption. Tiba-tiba ada je sebenarnya dia di slide yang ke-7. Contoh Tuan Ahmad Fazil, contoh. So point saya adalah tuan-tuan dan puan, elakkan daripada menggunakan gaya bahasa assumption. So gaya bahasa assumption ni apa dia tuan-tuan dan puan? Gaya bahasa assumption ni contohnya quote, mungkinlah, barangkalilah, rasa-rasanya. Jadi elakkan daripada gaya bahasa assumption. Alright? Tapi kalau tim kita ataupun orang sekeliling kita, pasangan kita ataupun sesiapa sahaja yang datang kepada kita memberitahu dan cara gaya bahasa mereka, gaya bahasa assumption, contoh kan Puan Haifah kan tanya kepada staff dia, Encik Rahman mana dia demam kot. Kalau ada orang bercakap begitu dengan kita, so apa yang kita perlu buat? Klarifikasi ataupun clarify ataupun dalam bahasa Arabnya tabayyun. Alright? Are you sure? Boleh tak kita check? Maksudnya kita minta diorang check. So point saya adalah gaya bahasa assumption adalah gaya bahasa yang mengurangkan gaya pengaruh. So itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga, rakan-rakan sekalian, adalah ini adalah perkara yang mengurangkan kredibiliti kita juga, tuan-tuan dan puan, ataupun mengurangkan gaya pengaruh kita, adalah gaya bahasa hedging. Hedging, H-E-D-G-I-N-G, hedging. Apa contoh gaya bahasa hedging? Contohnya adalah orang kata. Orang kata produk Kowe ni memang sangat bagus. Orang kata produk Kowe ni adalah keperluan. Contoh. Ataupun orang kata insurans sekarang ni adalah, ataupun takaful sekarang ni sangat diperlukan. Dan orang juga kata produk hibah ni kita wajib apply. So, tuan-tuan dan puan, orang kata itu akan mengurangkan gaya pengaruh. Sebabnya, perkataan orang kata itu adalah gaya bahasa seolah-olah kita tak confident. Dan kenapa orang selalu ataupun orang pernah guna perkataan orang kata? Right? Sebabnya dia kononnya nak berlapik lah. Betul. Azman Ismail. Orang mana yang kata? Betul. So, kita ada tendensi untuk kita tak nak, okey, produk saya ni bagus, produk ini bagus, kita tak nak nampak poyo.com kan. Jadi kita ada tendensi untuk menggunakan gaya bahasa berlapik, gaya bahasa hedging. So kita akan bagi tahu orang kata ini based on apa yang customer bagi tahu, orang kata. So rakan-rakan sekalian, elakkan daripada menggunakan gaya bahasa hedging ataupun gaya bahasa tadi itulah orang kata. Sebabnya dia akan mengurangkan gaya pengaruh. Soalan dia adalah bagaimana nak menukar gaya bahasa hedging ni? Caranya adalah minta orang lain buat testimoni tentang produk tuan-tuan dan puan-puan.
Alright, sebab kita tak nak macam kita overclaim kan, program kita TIC ni bagus lah, contohnya speak with confidence, speak to influence ni bagus lah, contoh. So in order kita tak nak cakap benda tu, supaya kita tak nak dia self claim, contohnya kita minta orang lain yang sampaikan. Okay, Tuan Roman okey lagi ni? Tuan Roman kalau okey boleh buat 2 thumbs up macam ni. Okay, since anda punya energy okey, saya nak bagi tahu last gaya bahasa yang mengurangkan gaya pengaruh. Alright, gaya bahasa yang mengurangkan gaya pengaruh adalah gaya bahasa false conditioning. Puan Rosia Aziz, yes betul. Okay, so again, gaya bahasa yang keempat yang akan mengurangkan pengaruh, sebab kita tahu to influence adalah yang paling tinggi dalam communication. So gaya bahasa keempat adalah false conditioning. So saya nak tanya, berapa ramai yang tak pernah dengar false conditioning? Boleh saya tahu? Alright. Thank you so much. Okay, rakan-rakan sekalian, apa maksud false conditioning? Okay, false conditioning ni contoh ayatnya adalah kalau ada masa. So, ini adalah contoh-contoh false conditioning. Contoh kan? Tuan Zul bagi tahu staff dia, sebab Tuan Zul adalah seorang anggota beruniform, contohlah nama Tuan Mukhtar lah, contoh. Tuan Mukhtar, kalau boleh esok kita nak bagi tahu semua pasukan kita ada briefing untuk kita, kalau boleh hujung minggu ni kita akan buat gotong royong di office. Contoh. Agak-agak, Tuan Roman. Ataupun kita selalu kata kalau ada masa, Alung, kalau ada masa nanti, tolonglah Abah tu Alung dah ada dekat rumah kan, tak buat apa-apa. So sekarang ni kan cuti sekolah, kalau ada masa, Alung tolonglah dekat dengan Abah tu, basuhkan kereta Abah ke. Okey, tuan-tuan puan, agak-agaknya lah mesti dia akan kata tak ada masa lah. Okey, rakan-rakan sekalian macam ni. Boleh tak saya nak anda release apa sahaja, pen ke pensel ke, saya nak anda release tangan anda, free your hand. Alright. So, apa yang saya nak, memang tak ada masa lah Puan Nuria. Okey, saya nak anda pegang telinga kanan anda sekarang. Silakan. Pegang telinga kanan anda sekarang. Puan Azimah, thank you so much. Puan Haifa, thank you so much. So again, saya nak anda pegang telinga kanan anda sekarang. Tuan Zulkifli Amin, thank you so much. Alright. Okay, sudah. Okay, sekarang lepaskan. Dan lepaskan. Thank you so much. Okay, arahan yang kedua adalah saya nak tuan-tuan dan puan pegang telinga kanan anda dengan tangan kiri sekarang. Silakan. Alright, pegang telinga kanan dengan tangan kiri sekarang. Pegang telinga kanan dengan tangan kiri sekarang. Puan Melissa, okay. Alright, Tuan Azmi, okay. Tuan Abidul. Okay, lepaskan. Puan Aida, thank you so much. Okey, rakan-rakan sekalian, saya nak tanya apa beza arahan yang pertama dan arahan yang kedua? Anyone nak share? Tuan Azman mungkin nak share, Tuan Azman Ismail. Masya-Allah, saya suka tuan punya belakang tu. Beza tangan . Tuan Azman, silakan tuan. Tuan apa khabar? Sihat tuan Sihat. Alhamdulillah. Tuan, saya nak tanya tuan, apa beza arahan yang pertama dan kedua tuan? Arahan kedua lebih spesifik lah. Arahan kedua lebih spesifik. Tangan kiri ya. Arahan yang pertama lebih general. Betul tuan? General. Dan arahan pertama dengan tangan mana-mana lah. Maksudnya kita boleh pakai tangan mana-mana. Okey, saya nak tanya tuan, untuk arahan yang pertama tu tuan pakai tangan mana tuan Kanan. Okey, apa sebabnya tuan? Senang kot. Thank you so much. Kita bagi satu tepukan huruf pada Tuan Azman. Okey, rakan-rakan sekalian, Puan Murni. Yes, kita semua mempunyai pandangan yang sama. Saya nak tanya, berapa ramai yang setuju dengan Tuan Azman kata arahan kedua lebih spesifik? Berapa ramai yang setuju? Dan maksudnya arahan pertama tu lebih general dan arahan pertama tu kita ada pilihan. Dan saya nampak tadi dengan mata kepala saya dan tuan-tuan dan puan juga anda rasa sendiri untuk pusingan pertama yang mana saya minta anda pegang tangan kanan tanpa menyuruh pakai tangan kanan ke tangan kiri, tapi anda pegang dengan tangan kanan. Reason dia sebab apa tuan-tuan dan puan? Reason dia sebab senang, betul? Dekat. Berapa ramai yang setuju? Boleh buat 2 thumbs up? Very good. Okey. Maksudnya apa? Yang ni yang saya nak tuan-tuan dan puan take home dia. Maksudnya apa? Minda kita
kalau kita bagi satu perkara yang ada pilihan, dia akan buat benda yang paling senang. Miss Mars kata setuju. Sekali lagi saya ulang tuan-tuan dan puan, ini dia punya take home Our brain, our mind, dia akan decide satu benda yang paling mudah sekiranya kita bagi pilihan. Jadi jangan bagi pilihan tuan-tuan dan puan. That is why kan, aku nak sembahyang dulu ke aku nak tengok Facebook dulu agak-agak. That is why tuan-tuan dan puan, saya selalu bagi tahu ataupun saya selalu cakap, okey tuan-tuan dan puan faham ke faham sangat. So itu adalah tak ada pilihan. Berbanding faham ke tak? Tak adalah sangat. Senang ke senang. So that is the reason why kenapa kita tidak memberikan pilihan. Dan gaya bahasa ini sebenarnya digunakan oleh salesperson. Tuan nak beli cash ke kad kredit? Maksudnya dua-dua tu membeli tuan-tuan dan puan. Boleh ke boleh? So dia tak bagi pilihan. And false conditioning, gaya bahasa false conditioning adalah gaya bahasa pilihan. Okey, Tuan Alif, kalau ada masa nanti Tuan bolehlah jenguk-jenguk kami punya website InsyaAllah tak ada masa, insyaAllah. Contoh Tuan Alif ataupun nanti Tuan Rizal kalau ada contoh kan, kita minta hutang dengan kita punya penghutang kan. Tuan kalau boleh nanti Tuan boleh buat pembayaran hujung bulan nilai kalau boleh, insyaAllah tak boleh. Sebabnya kita memberi dia pilihan. So selepas ini tuan-tuan dan puan, gaya bahasa false conditioning ni kita elakkan tapi again, ilmu ni bersifat hikmah. Maksudnya kita gunakan di tempat yang betul. Jangan pula kita bagi tahu kita kata Tuan Rizal kata tak boleh guna false conditioning. So kita gunakan ayat kita tak nak gunakan kepada ayat-ayat tu kepada suami kita ataupun pasangan kita kan. Macam so point saya adalah di tempat-tempat tertentu Jadi macam mana nak ubah ataupun macam mana nak improvise. Lepas ni kita tak nak guna dah. Kalau boleh ataupun kalau ada masa. So kita berikan orang tu specific time. Alright. Tadi Tuan Rizal, our brain, maksudnya our mind akan decide satu perkara yang paling mudah jika kita bagi pilihan. So itu ayat dia pun. Sekali saya ulang, our mind, otak kita akan bertindak ataupun decide satu perkara yang paling mudah kalau kita bagi pilihan. Kalau kata, nak masak ke nak order Grab agak-agak. Itu contoh itu contoh. Order. So again, false conditioning adalah gaya bahasa pilihan. So selepas ni tuan-tuan dan puan elakkan daripada Tuan kalau boleh Tuan boleh buat pembayaran hujung bulan ni no. Maksudnya kita terus bagi dia date. Okey Tuan, pembayaran perlu dibuat pada sekian hari bulan supaya kita tak bagi orang pilihan. Alright? So, rakan-rakan sekalian, berapa ramai yang belajar banyak benda malam ni? Alright, good job. Kita bagi satu tepukan murah pada tuan-tuan dan puan. Cik Puan Nurul, alhamdulillah kita sudah berada. Terima kasih sama-sama Syamimi. Dan alhamdulillah kepada rakan-rakan yang berada pada malam ni, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan saya juga ingin memohon maaf kepada anda yang mungkin terambil masanya dan suka juga kami memberitahu kepada tuan-tuan dan puan kepada yang nak join program STI, anda boleh join insya-Allah. Program kita berlangsung pada 6, 7 dan 8 Ogos. Dan sekiranya anda berminat, anda boleh hubungi Puan Roslinita, Puan Lin. Dekat sini saya akan kongsikan 10 perkara, 10 powerful modul yang mana step ataupun science of influencing people. Saya akan kongsikan bagaimana secara saintifiknya mempengaruhi orang. Ada 4 step. Yang ni saya akan kongsikan dalam STI dan juga sensory and behavior. Saya juga akan kongsikan bagaimana untuk mempengaruhi pelanggan, mempengaruhi audien, mempengaruhi majikan dan mempengaruhi orang sekeliling. Dan juga how to persuade people. Bagaimana untuk membuatkan orang bertindak segera. So dekat sini kita ada rules of persuade. Dekat sini juga kita akan kongsikan bagaimana untuk membina tim, staff, ejen yang setia dan boleh mempengaruhi, mengubah mindset diorang dengan mengetahui expectation, values and needs dan juga how to structure your message. Dan di sini juga kita akan kongsikan dalam Speak to Influence
law of negotiation dan rules of influence, dan juga tentang voice. Dan rakan-rakan sekalian, sekiranya anda nak join, anda boleh join. Kita akan berikan link, dan insya-Allah saya doakan tuan-tuan dan puan berada dalam kondisi yang sihat. Insya-Allah kita doakan supaya Malaysia bebas daripada COVID, insya-Allah. Dan kita juga doakan kepada rakan-rakan yang mempunyai masalah kesihatan, ada family yang dijangkiti COVID-19, kita doakan supaya dikeluarkan daripada musibah ini, insya-Allah. Dan sekiranya rakan-rakan kita yang mempunyai masalah hutang, kita doakan supaya bebas daripada hutang. Dan kita juga doakan kepada rakan-rakan yang mempunyai masalah ataupun mempunyai family yang ada masalah, kita doakan supaya insya-Allah mereka bebas daripada masalah itu. So again, saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, mengambil masa tuan-tuan dan puan, ada 40 minit ekstra dan saya halalkan ilmunya. Dan jom kita ambil gambar dulu, boleh tuan-tuan dan puan? Dan kepada rakan-rakan TIC, jangan lupa untuk kita punya bulan ni, insya-Allah bulan ni 27 Julai. 27 Julai. Puan Ju, Tuan Zul, insya-Allah rakan-rakan TIC kita kan. So, jom kita ambil gambar dulu. Wan boleh ambil gambar, Wan? Boleh. Okay. Wan, alright, ready? Okay. Closing, 1, 2, 3. Ada lagi 2 kali ya. Sekejap. Alright. Okay. Closing. 3, 2, 1. Okay, the last one. 3, 2, 1. Okay, thank you so much. Alright, so itu saja tuan-tuan dan puan. Kita jumpa di Pena, insya-Allah. Dan kepada rakan-rakan yang nak join TIC, masih belum terlambat, ada beberapa seat saja. Dan kalau anda join TIC, anda juga boleh join Speak to Influence. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua tuan-tuan dan puan. Sama-sama Puan Faiza. Thank you so much Tuan Alif. Terima kasih Tuan. Sama-sama Puan Ayu. Sama-sama Tuan Abidul. Sama Tuan. Terima kasih Tuan Rizal. Sama-sama Puan. Sama-sama. Terima kasih Tuan Rizal. Sama-sama Tuan. Thank you semua. Selamat Hari Raya juga. Selamat Hari Raya ketiga. Sama-sama. Selamat Hari Raya ketiga. Masya Allah. Alright, Tuan Azmi. Thank you so much. Seronok kelas malam ni. Wow, Masya Allah. Thank you so much for your time, Puan. Yes. Thank you Tuan Rizal. Sama-sama Tuan Azmi. Masya Allah. Tuan Ahmad, thank you so much. Tuan Ahmad, Masya Allah. Thank you for your time as well. My pleasure. Puan Santa, JK, thank you so much. Sama-sama Puan Murni. Terima kasih Tuan Rizal. Sama-sama Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Zafira. Assalamualaikum Tuan Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Rizal. Sama-sama Puan. Puan Syahli Sacia. InsyaAllah join STI pula. InsyaAllah kita jumpa pada 6, 7 dan 8. InsyaAllah. Sama-sama Puan Azima. It's okay Coach L. Terpaksa off camera. It's okay. Sampaikan salam dengan husband dan family semua insyaAllah. Thank you so much. Amin Puan Azliza. Amin insyaAllah dapat join ACI. Amin insyaAllah. Permudahkan amin.